Telah pun dibuktikan dengan Terengganu sebentar tadi, iaitu naib juara kumpulan C menundukkan Johan kumpulan A Melaka untuk mara ke peringkat separuh akhir. Dan apa saja sebenarnya sudah pun sampai ke peringkat ini dengan sudah pun bermain beberapa perlawanan peringkat kumpulan, kepenatan dan kepanasan dan apa saja faktor mempengaruhi hari yang kedua ini. Sudah seharian mereka berada di padang, sudah pasti lain pressure-nya berbanding dengan kejohanan-kejohanan harian ataupun kejohanan-kejohanan yang mereka sertai sebelum ini. Dah pasti pasukannya punya mental yang paling kuat akan mara ke peringkat yang seterusnya. Suku akhir yang kedua, iaitu pasukan Perak menentang pasukan Johor. Perak selaku Johan kumpulan D menurunkan nombor 9 Syahrul Syahadan bin Basri, nombor 19 Muhammad Faizul bin Bakar, nombor 2 Muhammad Badrul Amin bin Saleh, nombor 1 Muhammad Sofyan bin Kamarudin, nombor 10 Arsyad bin Repikali, nombor 21 Mior Muhammad Syaiful bin Ismail, nombor 22 Muhammad Syamrul Azril bin Sabrun Subir, nombor 5 Muhammad Jazmi bin Azhar, nombor 14 Harmid Singh anak lelaki Jan Singh, nombor 4 Syazrul Imran bin Nazli, nombor 12 Muhammad Izzat bin Nur Azlan, dan nombor 18 Abdul Rauf bin Muhammad Nazri di bawah kendalian Ketua Jurulatih Saudara Azlan bin Ahmad dengan Muhammad Hidayat bin Abdul Halim selaku pengurus pasukan. Pasukan Johor tewas 2-0 kepada PDRM, salah satu pasukan yang disebut-sebut menjadi favourite dalam kejohanan pada tahun ini, tapi berjaya menang bangkit dalam 2 perlawanan seterusnya. Menurunkan nombor 6 Muhammad Syazli bin Ibrahim, nombor 7 Fakarudin bin Abdul Kadir, nombor 2 Muhammad Hanif bin Azmi, nombor 11 Muhammad Zaki bin Ismail, nombor 10 Nur Baharu Zaman bin Muhammad Hatta bin Ismail jersey 14, jersey 9 adalah Muhammad Rashidi bin Muhammad Saha, Muhammad Azhar Nizam bin Zakaria jersey nombor 4, Adam Ahmad Muqzan bin Mat Said jersey nombor 8, Muhammad Ashraf bin Muhammad Hamim jersey nombor 5, Muhammad Nazlan bin Tumirin jersey nombor 5, Muhammad Ashraf Muhammad Hamim sebentar di jersey nombor 1. Manakala Muhammad Syakiram bin Ayub memakai jersey nombor 3 di bawah keluaran Ketua Jurulatih Muhammad Najib bin Yaakob, dan Wan Muhammad Nazrul Azwan bin Wan Draman selaku pengurus pasukan. Bakal bermula perlawanan ini getir, saya kira Perak mengambil serius dalam perlawanan ini, begitu juga dengan Johor. Tak ada siapa yang tidak mengambil serius apa-apa perlawanan yang menuju ke peringkat suku akhir. Satu tiket ke separuh akhir dicari oleh kedua pasukan ini yang bakal menemankan pasukan Terengganu. Mengikut format, pemenang akan berjumpa dengan Terengganu di peringkat separuh akhir. Go Johor go, kata Nusaibah Razak. Selamat datang Puan Nusaibah Razak, selamat menonton bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan My Hockey UTHM, dah putus-putus memberikan sokongan. Baik sekali, terlepas pula peluang untuk Perak. Kesilapan yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 14 saya kira untuk Johor, Muhammad Hatta bin Ismail, terus saja dicuri peluang oleh penyerang Perak dan tidak pula beliau bolot, terus pas kepada rakan yang free di sebelah kiri untuk jaringan yang pertama kepada pasukan Perak. Lihat gerakan sebelah kiri, free tiba-tiba. Terkejut sebenarnya bila pasukan Johor yang lain sudah pun menganggap bahawa keadaan itu sudah pun dapat dikawal oleh Muhammad Hatta bin Ismail, tapi tiba-tiba beliau kehilangan bola. Adakah ditolak ataupun ditarik dari bahagian belakang oleh pemain pasukan Perak? Sekali lagi ada keputusan. Apakah yang berlaku sebenarnya bila kita tengok replay? Dan permainan sebentar tadi masih lagi ada argument beberapa pemain pada Empire.
bahagian di hujung sana sudah pun terkawal, tiba-tiba jatuh Ahmad Hatta. Adakah dijatuhkan atau beliau jatuh sendiri sebenarnya? Itulah yang menjadi tanda tanya. Terus saja dicuri oleh pemain pasukan Perak, dan referee membenarkan saja ataupun membenarkan gol untuk pasukan Perak mendahului di awal permainan. Johor di belakang. Bola dari Muhammad Aslan Nizam tolak ke bahagian tengah mencari Hanif bin Azmi. Kembali kepada Hanif bin Azmi. Kembali lagi kepada Afzal Nizam Zakaria merancang bukan support di bahagian tengah. Midfield harus bagi bola, mengharapkan pas-pas panjang daripada main pertahanan. Bijak pertahanan dilakukan oleh Muhammad Faizul bin Bakar. Lagi Faizul bin Bakar, turn yang begitu baik sekali oleh main ini. Diketuk pula oleh Hatta bin Ismail. Ada reason untuk argue sebenarnya Muhammad Hatta. Sama ada beliau terjatuh sendiri ataupun ditarik sebentar tadi, manakala Perak naik ke atas. Bahagian tengah, free. Sungguh baik. Sebenarnya bola yang dihantar daripada out of nowhere daripada Muhammad Sofyan bin Kamarudin, tiba-tiba mencari main striker di bahagian tengah untuk pasukan Perak. Untuk gol kedua, main jersey nombor 19 saya kira menjaringkan gol Muhammad Faizul bin Bakar. Tak mungkin tersalah. Tapi apapun, beliau seperti hantu di tengah padang, tidak ada siapa terlihat kelibat beliau. Dan masing-masing terkejut dengan hantaran Muhammad Sofyan bin Kamarudin sebentar tadi untuk pasukan Perak menemui beliau di bahagian tengah. Di luar kawalan semua pemain Johor, dan Johor dipaksa bangkit dari kedudukan 2-0 buat ketika ini. Saja penonton-penonton di rumah juga terkejut dengan keputusan ini buat ketika ini. Panggil lagi rakan-rakan anda membantu. Tag nama mereka, ramai-ramai dapat menonton. Johor Kapten masuk ke dalam. Dipersalahkan oleh pengadil, terkena kaki defender pasukan Perak. Saya rasa itu Harmeet Singh, Jian Singh, nombor 14. Untuk penalti corner pertama kepada pasukan Johor. Baik, tampanan. Terus saya terlepas pula daripada kawalan tampanan yang dibuat daripada Muhammad Zaki bin Ismail sebentar tadi. Terus saya tidak menangkap oleh pengadil. Rugi seketika saya kira pergerakan penalti corner itu. Minta maaf Muhammad Zaki bin Ismail, tanda beliau sedikit kecewa dengan bola tampanannya sendiri sebentar tadi. Tak dapat untuk rakannya melepaskan jutan ke arah gol ataupun pukulan ke atas gol. 2-0 saya kira untuk perlawanan berlangsung selama 15 minit sudah cukup selesa untuk pasukan Perak. Harap Johor tidak mati akal menghadapi situasi ini. Bukanlah pasukan calang-calang sebenarnya. Johor bermain begitu baik sepanjang 2 hari ini. Yang sekali dah tenggelam dengan kehebatan main-main Perak. Satu lagi kesilapan permainan dilakukan, dan gol kedua betul-betul tiada siapa sangka, termasuk lengan saya sendiri, terlibat ataupun bola yang diberikan oleh Muhammad Sofyan bin Kamarudin di ujung sana. Lagi dua pemain ini di bahagian tengah, gagal pula
Muhammad Syaimrul Azril bin Sabrun Subir menampan bola untuk Sofian. Melakukan gerakan sebelah kanan, tolak kembali ke belakang oleh Muhammad Syazli bin Ibrahim. Naik ke atas Syazli Ibrahim. Perak dilihat boxkan diri mereka di bahagian tengah padang untuk formasi pertahanan yang mungkin diperkenalkan oleh head coach Muhammad Azlan bin Ahmad, yang saya rasa ketika ini pasti tersenyum melihat persembahan anak buahnya, mengambil segala peluang yang mereka ada, menghukum kealpaan tahanan pasukan Johor. Sementara Harmit Singh mengawal yang begitu baik pertahanan, dibantu oleh inilah pemain jersey nombor 4 rakan Harmit Singh, Syazrul Imran bin Nazli. Masih belum ditembusi lagi tanam-tanam pasukan Perak sampai mereka melakukan serangan-serangan di bahagian hujung. Lepas kali ini dribble lagi berserangan di bahagian tengah, mencerahkan di bahagian tengah, laju pantas bagaimana? Tapping cuba lakukan, dipersalahkan oleh pengadil. Tidak sebenarnya. Menutup bola kata pengadil untuk satu lagi penalti corner kepada sukan Perak. Bijak sebenarnya pemain-pemain Perak ini mengatur serangan, membuka sekaligus menarik tahanan pasukan Johor untuk membuka ruang di bahagian tengah, sekali lagi bersorangan. Pemain Perak di bahagian tengah kali ini 6 orang pemain terlibat di dalam penalti corner ini. Siapa yang akan bakal mengambil lanjutan terakhir? Ada Asyad di situ. Begitu juga ada Muhammad Syaimrul Azril yang bersedia memakai jersey, memakai boot berwarna oranye itu. Ialah orang ini baru saya sebut, main jersey nombor 18, Abdul Rauf bin Muhammad Nazri. Beliau begitu sedia mahu mengambil penalti corner tersebut, meletakkan diri di posisi yang sangat baik. Terus senjutan akhir ke sebelah kiri gawang gol. Pasukan Johor tidak tampan oleh penjaga gol pasukan Johor untuk tambahan satu lagi gol dan penguasaan penuh untuk pasukan Perak. Penalti corner untuk pasukan Johor. Peluang untuk mereka sekurang-kurangnya meletakkan gol seguh hati dalam perlawanan ini. Sudah 3-4 kali mereka mencuba untuk menembus di benteng pertahanan Perak yang dilihat begitu utuh sepanjang perlawanan. Perak saya lihat sudah pun menempah tiket ke peringkat separuh akhir. Inilah untuk formality. Oleh Johor, ditampan penjaga gol, masih lagi ditampan. Dan lagi serangan di sebelah kanan. Miss swing pula daripada pemain Johor. Tenang. Jika kita lihat kekuatan pasukan Perak ini boleh dilihat dari kekuatan basisan pertahanannya. Tenang saja. Tak mengira apa saja pun serangan yang datang dari kiri dan juga kanan. Di samping kehebatan pemain yang mengawal permainan seperti Arsyad bin Repkali, Mior Muhammad Saiful bin Abdullah. Begitu juga dengan Muhammad Syaimrul Azril bin Sabrun Zubair. Dan juga Syahrul Syahadana bin Basri yang mengawal bahagian tengah padang. Bantu oleh Muhammad Badrul Amin bin Saleh. Main-main yang telah diberi tanggungjawab oleh head coach Muhammad Azlan bin Ahmad untuk memastikan kejayaan pasukan Perak
sudah pun bermain dengan ataupun ternampak pattern permainan yang baik di peringkat kumpulan lagi, menang ke semua 3 perlawanan peringkat kumpulan sebelum mereka mara meletakkan diri antara pasukan terawal yang masukkan ataupun memasukkan diri mereka di peringkat suku akhir ini. Telah diundi dengan Johor, terus saja menunjukkan keunggulan pasukan untuk sekaligus melayakkan mereka menjadi pemain pasukan yang kedua mara ke peringkat separuh akhir dan bakal berjumpa pasukan Terengganu. Menarik pula untuk kita lihat apakah hasil akan terjadi di antara Terengganu menentang pasukan Perak nanti. Dua pasukan yang mempunyai pattern permainan yang sungguh berbeza. Perak dilihat lebih sistematik, manakala Terengganu lebih banyak menggunakan individual player yang laju tapi masih lagi terkawal. Tolak sebelah kanan begitu baik sekali. Turning yang cuba masuk dalam kawasan D. Masuk lagi ke dalam. Bijak gerakan ini. Mudah gerakan daripada Muhammad Syamrul Azrail bin Sabrul Subir melakukan turning demi turning demi turning. Memberikan kekeliruan kepada pertahanan pasukan Johor dan mudah rakannya melakukan tapping untuk tambahan gol yang keempat kepada pasukan Perak. Individual skill yang begitu baik ditunjukkan oleh Muhammad Syamrul Azrail bin Sabrun. Johor masih belum mau mengaku kalah. Lepas bola ke belakang dapat dihentikan. Jaga gol Nur Muhammad Syaiful bin Ismail. Masih belum mau berhenti pasukan Perak. Lagi turning-turning yang hebat dipertunjukkan oleh Muhammad Syamrul Azrail bin Sabrun Zubir. Memaksa Johor bertahan yang begitu keras sekali. Yang saya kira sudah tidak sabar menunjukkan siren penamat dan tak tertahan dengan tekanan demi tekanan yang diberikan oleh barisan midfield dan serangan pasukan Perak. Bermain begitu cantik di peringkat skuad akhir ini. Segala-galanya menjadi untuk pasukan Perak. Counter attack dari Perak 3 lawan 2. Dia berang tengah. Siapakah yang berang tengah? Yang bawa masuk bola ke dalam. Bijak lagi turning lakukan. Terus saja support ke berang tengah. Tidak dapat pula dibaca oleh rakan sepasukan. Lepas peluang menambahkan gol, apapun sudah cukup banyak dan cukup selesa untuk pasukan Perak. Kepada anda yang baru saja bersama-sama kami pada petang ini daripada Stadium Hoki MBMB Bukit Serindit, Melaka. Maksak Malaysia dengan kerjasama Maksak Melaka membawakan Johanan Maksak Games 2022 acara hoki. Lepas pun masuk ke peringkat suku akhir. Tournament yang dirancang selama berakhir 3 hari ini, bermula daripada Jumaat petang dan sepanjang hari Sabtu, dan bakal ditamatkan pada hari esok 11 pagi dengan perlawanan-perlawanan separuh akhir. Sudah pun masuk ke separuh akhir ialah pasukan Terengganu yang menewaskan Melaka sebentar tadi.
dan juga pasukan ini yang sedang bertarung, Perak mendahului Johor dengan begitu selesa yang mata 4 tanpa balas. Dan masih lagi mereka dahaga untuk mencari gol yang seterusnya. Bijak main ni melepas lagi pertahanan. Sungguh Opong bahagian yang daripada tadi diserang demi diserang itu sebelah kanan bahagian Johor sudah banyak kali sebenarnya bolos di bahagian itu. Pukulan terus mencari rakan, tak jumpa kali ini. Ke atas masuk dalam kawasan bahaya. Belaga kedua-dua pasukan ataupun pemain pasukan Johor. Siren telah dibunyikan menamatkan penderitaan pasukan Johor dalam perlawanan ini. Perak dilihat tidak memberi peluang langsung ke atas, kesilapan demi kesilapan yang ditunjukkan oleh pasukan Johor, minor mistake yang telah menghukum mereka sendiri. Sekaligus melemahkan semangat untuk meneruskan perjuangan dengan tambahan 2 lagi gol di hujung permainan, membawa Perak mara ke peringkat separuh akhir yang bakal bertemu dengan pasukan Terengganu dengan kemenangan bergaya ke atas Johor dengan 4-0. Tamat perlawanan suku akhir yang kedua. Kita akan terus kepada suku akhir yang ketiga melibatkan pasukan Pulau Pinang dan pasukan pilihan Polis Diraja Malaysia.